dan Aisyah. Thank you very much for coming to our session today. Nak tanya ya sebelum kita mula dengan lebih jauh, saya tengok trend beberapa sekolah sebab kata apa ya, sebab Kementerian Pendidikan dah cakap PDPR diteruskan sampai 31 Ogos kan. Dan most likely pun Form 5 tak dapat vaksin lagi sebab ada isu-isu yang berkaitan kesihatan yang timbul lah. Jadi ada banyak sekolah decide lepas cuti akan buat exam tau, especially untuk Form 5 lah. Jadi saya nak tanya Aisyah Faris dengan Aisyah Humaira, nanti sekolah korang pun sama ke? Ada exam ke? Kalau ada exam, ada topik nak saya bantu ulang kaji topik Form 5 tak? Ke macam mana? Budak saya boleh plan untuk next Saturday atau next class, saya boleh susun untuk boleh susun untuk ni lah, ulang kaji lah. Nanti both of you nanti inform kat saya kalau perlu ulang kaji untuk topik Form 5, bagi tahulah topik apa yang nak, ataupun kalau nak ulang kaji topik Form 4 pun boleh. Misalnya macam last time masa saya bantu Form 5 ASIS ulang kaji, diorang minta specifically saya buat ulang kaji reproduction dengan transport, untuk sebab dua-dua tu Form 4 punya topik kan. So saya bantu mereka ulang kaji yang tu lah. So if both of you dapat tahu masuk topik mana dan nak ulang kaji untuk certain topik tu, bagi tahu saya supaya saya boleh design next lesson tu nak isi apa. Kita akan address more tu ulang kaji dan teknik menjawab lah. Okay, so tadi Aisyah macam dah lukis dah. Okay, sekejap ya. Kita semua pergi ke sini. Okay, so kita sambung dengan lipid dan nucleic acid hari ini. So bila kita melukis model formation of triglyceride atau pembentukan triglycerida, kita memang akan banyak kali lukis model yang macam ni lah. Selain daripada word equation, kita memang akan lukis-lukis yang macam ni. Okay, so biasanya fatty acid tu kita akan lukis macam ala-ala sperma gitu kan. Ada circle dan ada apa tu nama dia, ada circle dan ada square, ada echo. Okay, square tu memang untuk glycerol. So kita buat, okay, bila kita buat formation of triglyceride, nama dia triglyceride sebab apa yang tri, apa yang tiga fatty acid. So saya lukis kat sini 3 fatty acid. Okay, dan kita buat tanda plus. Okay, dan bergabung dengan satu glycerol. Okay, dan menghasilkan satu proses condensation berlaku dekat sini. Jadi glycerol dan fatty acid bergabung. So bergabung tu dekat mana? Dekat bahagian ekornya. Okay, so 3 tu bergabunglah. Okay, jadi satu molekul triglycerida. Okay, pardon my drawing. Okay, make sure dia melekat. And then satu lagi produk dia, jangan lupa. Okay, produk dia satu lagi ialah 3H2O. Okay, dan make sure kita label dekat bawah ni. Okay, T3 fatty acids combine with, okay, combine with 1 glycerol to produce, okay, produce 1 triglyceride. Okay, 3 asid lemak bergabung dengan 1 glycerol dan menghasilkan 1 molekul triglycerida dan 3 molekul air. Nombor-nombor ni penting ya. Nombor-nombor ni penting. Sebelum ni kita tak sebut pasal nombor sebab memang satu glukos tambah 1 glukos jadi maltos. 1 glukos tambah 1 fruktos jadi sukros misalnya. So dekat sini sebab dia punya ratio tu spesifik, 3 fatty acid dengan 1 glycerol. So kita kena spesifik jugalah. So this is how
you draw the model for formation of triglyceride. So triglyceride ni, molekul triglyceride ni, okay, sekejap. Molekul triglyceride yang saya lukis dekat sini adalah asas kepada pembentukan fats and oil. Okay, untuk pembentukan fats and oil. Kalau kita kata kata apa, monomer untuk glukosa ialah monomer untuk polisakarida ialah glukos, monomer untuk fat and oil ialah triglyceride. So selain daripada fats and oil, kita juga ada lipid dalam bentuk wax yang kita sebut pasal bila kamu form 5 kamu belajar salah satu adaptation pada daun, ada waxy cuticle. So wax tu is a derivative, comes from lilin lah. Okay, dan kita dah belajar struktur membran plasma yang majoriti terdiri daripada fosfolipid dan steroid seperti kolesterol, testosteron, estrogen dan progesteron merupakan kumpulan lipid juga. Kita jarang sebut lemak, kita sebut lipid. Okey, so sekarang ni kita dah tahu proses pembentukan dia. Okey, ni sebab saya dah bagi penerangan, kita dah lukis. Sekarang kita cuba pula terangkan proses ini. Okay, mari kita sama-sama cuba terangkan proses ini. So bila kita nak terangkan proses, jangan lupa setiap kali kita terangkan proses, kita mulakan dengan menamakan proses tersebut. Dan barulah kita cerita molekul apa, bergabung dengan molekul apa, menghasilkan molekul apa dan molekul apa. Jom cuba kita buat dulu menerangkan proses ni. Okay, memang ada 3 orang kan ni. Okay. Saya takut saya tersilap padded session. Okay, kita mulakan dulu dengan nama proses. So nama proses tu clue dia dekat mana? Kenapa bagi nama proses tu dapat markah? Sebab dalam rajah dia hanya bagi arrow warna kelabu. So arrow warna kelabu tu tak ada nama. Jadi bila kita bagi nama, is a good indicator untuk dapat markah lah. Okay, nama proses yang berlaku ialah proses okay, very good. Memang proses kondensasi. So kita bagi tahu dalam proses ni siapa bergabung dengan siapa. Okay, boleh sambung terus. Dalam proses ni siapa bergabung dengan siapa? Okay, berapa molekul? Kena sebut nombor Berapa molekul apa bergabung dengan molekul apa?
Okay, good. Okay, dalam proses ini 3 molekul asid lemak bergabung dengan 1 molekul glycerol. Good. Menghasilkan apa? Lepas arrow tu apa? 1 apa? 3 apa? Okay, menghasilkan 1 apa? 3 apa? Very good. Menghasilkan 1 glycerida dan 3 molekul air. Okay, 3 molekul air. Very good. Okay, almost there. So saya nak tunjukkan kepada kedua-dua Aisyah dengan Ashraf bahawa untuk menceritakan proses penghasilan triglycerida ni ada 2 cara. Soalan boleh tanya dalam bentuk diagram tadi. Kalau diagram macam tadi, markah dia 2. Bila explain proses, markah dia 3 lah. Okey, sekarang ni kita tengok pula soalan yang berkaitan dengan ini. Okey ya. So ini untuk kamu buat catatan saja. Kenapa triglycerida boleh jadi bentuk fat atau bentuk oil? So fat tu kita tahu bila fat dia dalam bentuk berpejal pada suhu bilik. It is in a solid form like butter in room temperature. However, for oil it exists as liquid in room temperature. Why? Because of the type of fatty acid, jenis asid lemak yang ada pada yang membentuk triglycerida tu. Kalau asid lemak yang membentuk triglycerida tu ialah asid lemak jenis saturated atau tepu macam diagram 3.2 tu kan. Itu tepu. Kalau kamu nak conteng ke apa dekat sini silakan ya. Kamu boleh draw dekat sini ya. So kalau jenis asid lemak yang sebelah kiri tu, itu adalah saturated fatty acid atau asid lemak tepu. Kalau kita tengok dekat situ, between carbon atoms tu, dia punya atom carbon tu yang ada hanyalah ikatan tunggal atau single bond, tak ada double bond. Tapi asid lemak tidak tepu atau unsaturated fatty acid, nampak they have at least one double bond between the carbon atoms ya. Ada satu double bond between carbon atoms. Jadi menyebabkan bila jadi macam ni, bila ada satu double bond, susunan molekul triglycerida jadi tak padat. Susunan dia sedikit longgar. Sebab susunan dia sedikit longgar, kesannya dia tak boleh bila tersusun rapat kan jadi solid. So bila susunan molekul triglycerida tu longgar, dia nampak jadi macam liquid lah. Dan kalau kita bandingkan lagi, selain daripada kehadiran double bond, kalau kita kira berapa hidrogen yang ada dekat sini, walaupun bilangan carbon atom sama, tapi dalam saturated fatty acid bilangan hidrogen dia banyak kalau compare dengan unsaturated fatty acid ya. Kalau kita tengok kat situ, nampak kat situ hidrogen dekat sebelah kanan tu ada 1, 2, 3, 4, 5 je. Tapi dekat sebelah kiri tu banyak lah, lebih dari 10 kan. Okay, so satu lagi disebabkan oleh saturated fatty acid ni dia lebih stabil. Jadi dia ada high melting and freezing points. Takat lebur dan takat beku dia lebih tinggi kalau kita banding dengan unsaturated fatty acid. Dan tapi of course lah yang sebelah saturated fatty acid ni, butter apa semua ni lebih kaya dengan kolesterol yang jenis yang tak bagus. Boleh meningkatkan risiko stroke dan sebagainya. Okey, mari kita tengok pula asid nukleik. So asid nukleik adalah terdiri daripada struktur yang kita panggil sebagai nukleotide atau nukleotida. So gambar yang saya tunjuk kat situ, ada satu pentose sugar atau gula pentosa. Kalau
gula pentosa ni atau pentose sugar ni boleh berubah jenis dia kalau bergantung kepada jenis nucleic acid. Okey, sebagai contoh, nucleic acid ada dua jenis, DNA dan RNA. So pentose sugar dalam DNA ialah deoxyribose. So kalau nukleotida ini adalah nukleotida DNA, pentose sugar tu ialah deoxyribose sugar. Kalau nukleotida ni adalah monomer atau unit asas untuk RNA, maka pentose sugar dalam dia adalah ribose. Okey, pentose sugar dalam dia adalah ribose. So anak-anak, dalam macam saya sebut tadi ada dua jenis nucleic acid. So bolehkah kamu bandingkan antara DNA dengan RNA kat situ? Okey, apakah perbezaan antara keduanya? Mungkin kita boleh bandingkan dari segi jenis nitrogenous base, atau kita bandingkan dari segi number of chain, atau mungkin kita boleh bandingkan dari segi kat mana kita jumpa DNA, kat mana kita jumpa RNA dan sebagainya lah. Okey, silakan. Ya Allah, tak boleh draw ya. Sekejap saya tukar. Oh, patutlah. Tadi ada juga conteng-conteng ya. Okey, dah. Kat sini boleh draw. Okey, silakan. So kalau kita tengok kat sini, cuba tengok dari segi ada banyak tu, daripada gambar tu kita boleh dapat dua differences kan. Okay, good. Dah ada starting tu. Okay, nampak. Dia punya kontras tu tak berapa jelas kan, saya ingatkan hilang. Tadi terdiri tadi. Silakan teruskan. Okay. Aisyah mulakan dengan berbenang. Okay, boleh. Bandingkan bilangan berbenang ya, bagus. That is a good starting point. Berbenang tunggal, yes. Polinukleotida. Tambah sikit berbenang tunggal polinukleotida. Kita kan sebut poli sebab bilangan nukleotida tu banyak. Pandai dia, bagus. Okay, silakan teruskan. Okay, Ashraf, are you okay? Cuba Ashraf tengok difference in terms of nitrogenous base listed on the left side and the right side of RNA DNA tu. Kalau Ashraf nampak apa senarai nitrogenous base kat situ. I think that is one that is different when we compare DNA dengan RNA. Ada satu yang macam lain sikit. Apa dia? Ada satu tu macam pelik sikit.
Ashraf, are you okay? Okay, so yes, very good. So kalau dalam DNA kita hanya jumpa thymina saja atau thymin, whereas in RNA kita jumpa nitrogenous base jenis uracil. Very good. Okay ya. So kita dah ada daripada gabungan jawapan keduanya, kita dah dapat dua difference kan? Very good. Okay, sekarang kita nak cari difference satu lagi. Yes, very good Aisyah. RNA kita jumpa dalam cytoplasma sebab dia on the way nak pergi RNA, ribosom kan. Manakala DNA kita jumpa dalam nukleus. Okay, kita jumpa dalam nukleus sebab DNA itulah yang membentuk kromosom. Right. Okay, Alhamdulillah. So anak-anak bagus daripada ketiga-tiga submission ni kita dah ada 3 perbezaan antara DNA dan RNA. Okay. So saya setuju dengan kesemua submission ini. Dari segi strukturnya ada beza, dari segi number of polynucleotide, and dari segi position atau kat mana nak jumpa pun betul, dan dari segi jenis nitrogenous base pun betul, uracil versus thymine. Okey anak-anak, mari kita tengok macam mana DNA dan RNA ini bekerja sama dalam sel. Okay, kenapa kena ada dua-dua? Sekejap ya, saya tukarkan slide ni kepada draw function, so kamu boleh ambil nota lah. Okay, so bila kita tengok kat sini kan, dalam nukleus macam Aisyah nyatakan tadi ada DNA, dan dalam DNA ada kod genetik atau genetic information to produce a specific protein. Katalah spesifik protein yang kita nak hasilkan tu ialah cara-cara nak buat enzim pepsin. So the genetic code to produce pepsin disalin. Okay, nama proses salinan itu, proses menghasilkan salinan itu ialah DNA transcription. So the product of DNA transcription is called RNA. Okay, so kita tak adalah copy ke semua maklumat DNA sebab masa tu sel hanya nak produce enzim pepsin. So hanya genetic code untuk menghasilkan pepsin saja disalin, sebab tu rantai RNA ni pendek saja kan berbanding DNA dia panjang. Rantai RNA itu pendek sebab dia ada maklumat genetik spesifik. So RNA now is called dalam keadaan ini RNA yang dihasilkan ialah mRNA atau messenger RNA. Macam postman, so messenger RNA ni keluar daripada nukleus masuk ke dalam ribosom. Ribosom membaca mRNA and based on the code given by the
mRNA, the ribosome translate, menterjemahkan, ribosom menterjemahkan maklumat genetik tersebut untuk mengetahui okey, sekarang ni nak hasilkan pepsin kena ada asid amino apa dan apa. So ribosom akan menghasilkan satu rantai protein yang panjang, nama rantai protein tu polipeptida. Dah jadi pepsin belum? Belumlah. Sebab kita akan belajar nanti dalam next chapter, kita akan belajar mengenai proses penghasilan enzim. Okey, proses penghasilan enzim di mana polipeptida yang rantai panjang ni akan ditukarkan kepada bentuk yang spesifik. Akhir sekali dalam chapter ni kita juga akan lihat DNA yang panjang, bentuk benang yang panjang itu adalah disimpan dalam bentuk gulungan. Okay, kita tak simpan dalam bentuk benang-benang panjang, kita gulung-gulung dalam satu struktur protein, nama dia histone. Okay. Okay, so bila histone-histone yang terikat ini bergabung sesama sendiri, struktur itu kita panggil sebagai nukleosom. Dan gabungan nukleosom membentuk kromosom, dan kromosom inilah yang kita cerita dalam proses mitosis dengan meiosis. Okay, up until now, do you have any question pasal chapter 4 ni? Ada apa nak tanya tak? Tak ada, cikgu. Okay, very good. So, kalau kamu tengok pada nota kedua tu, saya pergi ke chapter 6 dulu. Sebabnya tadi saya terfikir yang mungkin kamu similar dengan similar dengan student sekolah lain yang mungkin nak buat revision pasal reproduction. Jadi untuk belajar pasal reproduction, kena make sure mitosis dengan meiosis ni dikuasai dengan baik lah. So sebab itu saya skip, saya pergi ke chapter 6. Bukan chapter 5, saya salah tulis kat situ, chapter 6. So pada link kedua yang saya bagi tu, kejap saya bagi lagi sekali ya, link kedua. Link kedua tu adalah link untuk mitosis. Okay, saya bagi dekat messages juga ya. Link kedua tu adalah link mitosis. Cuba masuk dulu. Okay, sekejap. This one ya. Saya terus masuk mitosis dulu. Nanti baru kita patah balik pergi ke enzim, sebab alang kepala kita tengah cakap pasal DNA dan kita cakap pasal kromosom. So sebab itulah kita nak masuk ke chapter 5. Kita masuk mitosis dulu hari ni. Where's my teacher dashboard? Alright. Okey, kita dah boleh masuk. Sekejap ya, ya Allah. Dia macam ada kekeliruan sikit bila ada buka 2-3 ni. Alright, so kita start dengan cell cycle dulu ya anak-anak. Okey, dah ada semua orang. Alright, very good. So bermula dengan cell cycle, kita tahu dalam sel hidup dia ada dua fasa utama. Nombor satu ialah fasa interfasa atau interface, and then M phase. So interface ada subphases dia lah, ada pecahan dia pula G1, S dengan G2, where
at the G1 phase, cellular contents semuanya duplicated. Semua organel dia akan digandakan. Dan apabila semua organel digandakan, semua cellular components digandakan, barulah masuk ke fasa S, bilangan kromosom pula digandakan. Selepas tu, bila semua dah berganda, pada fasa G2 berlaku semakan. Okey tak, fasa S tu duplication of chromosome tu berlaku dengan baik tak? Kemudian pada masa ini jugalah sel akan menggandakan bilangan ATP dalam sitoplasma, sebab nanti bila mitosis berlaku, organel lain tu fungsi-fungsi lain tu, fungsi cellular components lain tu tidak berlangsung lah bila masuk fasa M. Sebab tu all of these checks have to be conducted during G2. Dan fasa M boleh jadi fasa mitosis atau fasa meiosis, dan fungsi fasa M ni atau M phase ni is to divide the chromosomes. After division of chromosome habis, lepas prophase, metaphase, anaphase and telophase, berlaku division of cellular components. Sebab itulah berlaku cytokinesis dekat situ. Cytokinesis ialah untuk divide the cytoplasm, subsequently divide organelles lah. Okay. So, bila kita sebut pasal pembahagian sel, kita sentiasa akan kita akan berjumpa dengan istilah-istilah ini ya, seperti kromatin, sister chromatid, chromatid dan juga homologous chromosome. So based on your understanding, yang mana satu kromatid, mana satu sister chromatid, mana satu kromosom homolog dan sebagainya. Cuba. Okey, cuba mana satu kromatid kembar, mana satu kromosom homolog, mana satu kromatin. Okey, kromatid kembar tepat. Okey, kromatin, Ashraf betul. Okey, Aisyah belum lagi. Okey, Ashraf position kromatin tu betul. Homologous chromosome tu pun betul. Okey, Aisyah pun betul So, homologous chromosome dekat tempat yang kamu letak hijau tu pun betul tau sebenarnya. Sebabnya satu tu dekat position yang kamu letak sister chromatid tu, sekejap sebab macam ni. Takut keliru. Ya. Sister student. Sekejap Okey. Where is my sekejap this one. Okey, saya share saya punya screen dulu. Okey. So as I mentioned before, satu ni dekat Google Meet saya tunjuk saya punya screen ya. Satu ni adalah sister chromatid. Yang ini pun adalah sister chromatid. Dua-dua ni membentuk kromosom homolog. Ini pun kromosom homolog, yang ini pun kromosom homolog. Sebab maksud kromosom homolog ialah kromosom yang sama panjang. Homolog, homo means sama, log means panjang ya. Kromosom yang sama panjang, dan kenapa dia sama panjang? Sebab dia bawa maklumat genetik yang sama. Jenis maklumat genetik yang sama. Kalau yang warna purple ni bawa maklumat bentuk rambut, yang warna hijau ni pun membawa maklumat warna rambut. Tapi kenapa warna dia berbeza? Sebab kita nak bagi tahu satu kromosom berasal daripada maternal kromosom, asal dari induk betina, dan satu lagi kromosom berasal adalah paternal kromosom, datang dari induk jantan. Okey, mari kita tengok slide yang seterusnya.
Ya, untuk slide yang seterusnya pula, kita akan tengok kat situ. Ya, dekat sini ya, ada dua istilah penting yang perlu kita sentiasa gunakan alternately, iaitu kita akan sentiasa gunakan istilah haploid especially masa meiosis, dan diploid semasa meiosis kita selalu guna, masa mitosis pun kita ada guna lah. So kita semua dah pernah melalui pembelajaran pasal mitosis dan meiosis ni. So saya bagi satu soalan yang menguji kamu punya overview understanding of mitosis and meiosis. Okay, so sebelum kita pergi dengan lebih jauh specifically untuk mitosis, okay, dalam jadual ini menunjukkan walaupun ada different organism kat sini, tapi kebanyakan organisma mempunyai bilangan kromosom yang genap. Bolehkah kamu cadangkan kenapa? Kenapa? Kenapa nombor kromosom manusia ada 46, fruit fly ada 8, kenapa nombor dia genap? Sebab apa? Okey, sebab apa? Okey. Cuba kita tengok, kalau kamu recall balik, okey, ini adalah, okey, saya tunjuk dekat slide lain dulu ya. Ini adalah karyotip manusia. Kita tahu manusia mempunyai 46 kromosom. Tapi kamu nampak cara karyotip manusia ini disusun. Karyotip manusia ni disusun dalam bentuk pasangan. Nampak pasangan kromosom 1, pasangan 2 sampai ke pasangan 23. Pasangan 1 sampai pasangan ke-22 semua homolog, sama panjang. Tapi pasangan ke-23 boleh jadi tak sama panjang sebab satu kromosom X, satu kromosom Y. Kromosom Y ni tak homolog lah dengan kromosom X, dia pendek. Kalau dia perempuan, pada pasangan sama juga pada kromosom 1 sampai pasangan ke-22, nampak ya, 44 kromosom pertama tu semuanya berpasangan dan homolog. Tetapi untuk orang perempuan, sebab kromosom pasangan 23 dia ialah XX, so dia adalah homolog lah. Okay, so jadi untuk menjawab soalan ini, jadi untuk menjawab soalan ini, kenapa hampir setiap organisma di muka bumi mempunyai bilangan kromosom yang genap dalam sel badan dia? Sebab kromosom wujud secara berpasangan. That is point number 1. Okay, kromosom exist in pairs. Okay, that is point number 1. Can you explain further macam mana boleh dapat jadi sepasang tu? Dapat dari mana jadi sepasang? Okay, dapat dari mana jadi sepasang? Bagus. Okey. Sebab diwarisi daripada each parent kan, satu adalah kromosom maternal, satu kromosom paternal. Very good.
Okey, sekarang ni kita nak masuk mitosis pula. Okey, kita boleh habiskan. Sila habiskan. Okay, chromosome exists in pairs. Each chromosome is inherited from each parent, kan? Setiap kromosom kita warisi daripada each parent. Seperti yang Aisyah nyatakan lah. Satu adalah kromosom maternal, satu adalah kromosom paternal. That is another way to say kita inherit kromosom tersebut daripada each parent lah. Okay. Ya, sekarang ni kita nak masuk ke mitosis. So untuk mitosis nanti kita hanya akan memfokuskan kepada kromosom behavior atau perlakuan kromosom. Kita nak tengok perlakuan kromosom. Sekejap ya. Okey, dah. Inherited from each parent. Nanti Aisyah tambah ya, from each parent. Okey, tak apa. Kita teruskan dulu. Okey, untuk mitosis. Now, mitosis adalah untuk mitosis kita akan tengok prophase, metaphase, anaphase, telophase, but kita nak tulis kromosom behavior sahaja. Sebagai contoh, cuba tengok daripada gambar kiri. Gambar kiri ni interphase. Gambar kanan ni prophase. So dari interphase pergi prophase, apa yang berubah dekat situ? Chromatin atau kromosom shorten and thicken to form sister chromatid, kan? Chromatin condense atau shorten and thicken to form sister chromatid. So kenapa kita cerita perlakuan kromosom macam tu? Bila kita cerita chromosomal behavior, we are mentioning kromosom tu, pada masa tu kromosom tu dalam bentuk apa? Kalau tak sebut pun tak apa. Kromosom buat apa? Kromosom shorten and thicken atau kromosom condense. Verb condense tu yang buat markah ya. Kromosom condense to form sister chromatid join at the centromere. Tolong tulis kromosom memendek atau memadat atau memendek dan menebal membentuk kromatid kembar. Nama sebenarnya kromatid kembar, kan? Okay, kromosom condense to form sister chromatid. Okay, so Aisyah memendek menebal atau memadat. Okay, sebab condense kan memendek dan menebal tu, itu adalah dia punya verb atau kata kerja yang menjadi key points untuk cerita chromosomal behavior membentuk kromatid kembar. That is the second point. Okay, sekarang ni kita tengok metaphase. Okay, sekarang ni dari prophase, kromosom buat apa semasa bila masuk metaphase? So, boleh tak kamu cerita perlakuan kromosom semasa metaphase? Ayat dia satu je. Okay, perlakuan kromosom semasa metaphase. Okay, becomes visible, kromosom condense become visible tu berlaku semasa prophase. Sekarang ni kita nak cerita metaphase. Yes, kromosom line up at the middle of the cell, at the middle of the cell atau at the cell equator. Kromosom tersusun sebaris di tengah-tengah sel pada satah khatulistiwa. Okay, good. Okay, sekarang ni kita pergi dekat sini pula. Okay, apa yang berlaku dekat sini? Kromosom behavior semasa anaphase. Dekat sini kita kena cerita apa yang spindle fiber buat, apa yang gentian gelendung buat dan kesan dia kepada kromosom.
Okay, apa yang gentian gelendong buat? What is the role of spindle fiber and cause changes at the chromosomes there? Yes, very good. Kromosom pull towards the opposite poles. Cuma Aisyah kena tambah dekat situ spindle fiber buat apa? Kita kena cerita spindle fiber sikit kat sini sebab peranan spindle fiber tu directly, subsequently causes changes towards the chromosome. So spindle fiber contract atau shorten and pull the chromatic. Oh, okay. Bagus. Aisyah, kamu terus guna menarik kromatik kembar ya. Alright. Okay, very good. Okay. Now, kita nak tengok pula dekat telophase. Okay, kita nak tengok pula dekat telophase. Apa yang saya nak highlight pada anak-anak pada malam ini, kita fokus kepada kromosom behavior sebab ini adalah matlamat mitosis dengan meiosis ya, untuk membahagikan kromosom. Okay, last kali dekat sini. Apakah kromosom behavior semasa peringkat telophase? Okay. Yes, very good. Chromosome arrive at the opposite poles. And then kalau kita tengok dekat gambar tu, memula pada anaphase, it is still in a very thick form kan, masih lagi dalam bentuk yang tebal, bentuk kromatik. Tapi masa dekat telophase, rupa dia dah lain sikit lah. Dia dah mula elongate kan. So bagus. Okay, kromosom sampai dekat opposite poles and then it will form chromatin, dah menjadi dia mula uncoil to form chromatin. If you want to include this description lah, tak ada masalah ya. Arrive at the opposite pole pun boleh juga. And then bila dia dah start to uncoil, it becomes a very thin, dia dah chromosome has started to form very fine threads, very fine chromatin threads. So it started to become less visible lah, kurang jelas kan. Okay, so apabila kromosom sampai kepada kutub bertentangan, kromosom mula menjadi kurang padat, kan? Okay, menjadi memanjang semula, membentuk berbenang halus kromatik. Okay, kromosom kurang jelas kelihatan. Okay. Aisyah boleh salin daripada ni lah, kromosom membentuk berbenang halus kromatin, kromosom kurang jelas kelihatan. Okay. Yes, very good. Two daughter cells are separated during cytokinesis lah, kena sebut begitulah sebab habis telophase baru berlaku cytokinesis ya. Okay. Apabila okay, teruskan. Betul tu.
Okay, so terima kasih Aisyah. Okay, saya tukar kepada student base sementara kita tunggu Aisyah Humairah habis. Aisyah boleh pergi ke slide 14 dan cuba jawab slide 14 dulu. Okay. Okay, bagus Aisyah. Aisyah pun dah habis. Okay, kita pergi ke slide 14. Kita nak try apply pengetahuan mengenai mitosis. Okay, so can you rearrange which one goes first between P, Q, R, S and T? Okay, very good. So dia punya tertib dia ialah R, Q, S and P. Okay, very good. Dah tahu tertib dia. Okay, sekarang ni for 4 marks, namakan, sorry ya Aisyah saya lupa nak translate yang ni, namakan fasa Q dan S, nyatakan perlakuan kromosom pada fasa Q dan S. Okay, namakan fasa Q and S, dah bagi tahu nama, kamu bagi tahu pada fasa Q apakah kromosomal behavior, pada fasa S apakah kromosomal behavior. Very good. Okay, fasa Q dah settle. Okay, so dua-dua kaedah yang ditulis oleh Ashraf dengan Aisyah adalah boleh diterima ya, sebab ini adalah soalan explain. Okay, untuk Ashraf dia punya approach ialah dia bagi nama Q dan explain pasal Q. Dia bagi nama S, lepas tu explain pasal S. Untuk Aisyah pula, dia bagi nama dulu Q apa, S apa. Lepas tu masa Q kromosom buat apa, masa S kromosom buat apa. Okay, Aisyah boleh terus pergi ke slide yang seterusnya, tak ada masalah. Okay, you can go to slide 16. Cuba jawab slide 16 pula. Slide 16 yang ada keratan rentan bawang tu.
Okay, so kita tengok dekat sini. Jenis pembahagian sel yang membentuk kedua-dua sel X dengan sel Y adalah jenis pembahagian sel yang sama ya. So ada clue kat situ. One of the clue is the cells are located at the root of an onion plant. So pembahagian sel atau cell division hanya ada dua jenis saja, mitosis atau meiosis. So pada pendapat kamu antara mitosis dengan meiosis, yang mana satu yang berlaku dekat bahagian akar? Okay, so that would be clue, the first clue lah. Okay, mitosis. Yes, very good Ashraf. So, okay, kenapa kamu kata kamu pilih mitosis? Betul jawapan mitosis tu. Tapi kenapa kita pilih mitosis? Okay, kenapa? Okay, clue dia kat situ ialah kita kena semak balik apakah tujuan kita buat mitosis atau meiosis. Okay. Atau dekat mana mitosis berlaku, dekat mana meiosis berlaku. Right. Idea Ashraf ni pun menarik juga. Menghasilkan dua sel yang sama tu identical daughter cells. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, sebab clue dia dikata menghasilkan dua sel. Yes, that is correct. Apa nak kata, mitosis memang hasil dia dua sel. Meiosis dia menghasilkan 4 sel. Okey, satu lagi clue dekat situ ialah sebab proses ini berlaku dalam root, bukan dalam flower. So root is not a reproductive organ, so it cannot conduct meiosis ya. Root, kawasan akar, sel akar bukan organ reproduksi, bukan organ pembiakan. Jadi root hanya boleh buat mitosis lah, tak boleh buat meiosis. Okay. Nah, itu satu lagi lah, ada dua explanation kat situ ya. Okay. Sekarang okey. Sekarang Aisyah boleh pergi ke slide 17? Boleh tengok, boleh buat slide 17 pula. Okey, so jawapan Aisyah tadi tu tepat. Okey, boleh pergi ke slide seterusnya ya. Okey, slide yang seterusnya. Okey ya. So, dia bagi clue dekat situ. Okey ya, parent plant atau pokok induk menghasilkan pucuk di kiri dan kanan dia. Okey. Dan pucuk kiri kanan ni akan membentuk pokok-pokok yang baru lah. Okey. Dan didapati pokok-pokok yang baru ni mempunyai ciri-ciri yang sama dengan pokok induk. Jadi soalan dia ialah kenapa pokok-pokok baru yang tumbuh daripada side shoots ni mempunyai ciri-ciri sama dengan pokok asal. Okay, kenapa? Sebab kena recall balik pembiakan jugalah. So apakah jenis pembiakan yang berlaku dekat sini? Dan apa kaitan dia dengan mitosis? Okey, kalau kita tengok dekat sini, dalam diagram,
dia tak tunjuk gambar bunga tau Ashraf. Jadi kita tak boleh nak kata pollination berlaku dekat sini. Okay, dan kalau kita tengok dekat sini, okay, so dalam dalam reproduction, masa kita lower form pun kita ada belajar there are two types of reproduction kan, sexual reproduction atau asexual reproduction. So dalam gambar rajah ini, apakah jenis reproduction yang digunakan? Sexual ke asexual reproduction? Yes, asexual reproduction ya, pembiakan aseks. Okey, katalah kamu tak terfikir pun nak jawab pembiakan aseks. Jadi apa lagi poin-poin yang kita boleh cerita dekat sini? Dia berkaitan juga dengan mitosis tau. Di mana, macam mana dia boleh hasilkan side shoots tu? Sebab the parent cell atau the parent plant produce side shoots using mitosis. Pokok induk menghasilkan pucuk baru, menghasilkan pucuk baru atau menghasilkan anak pokok baru menggunakan proses mitosis. Jadi pokok-pokok baru mempunyai maklumat genetik yang sama. Yes, macam Ashraf sebut, inherit the full set of genes of their parents. Atau saya nak bantu Aisyah kat sini. Pokok-pokok baru pokok induk menghasilkan pokok baru melalui proses mitosis. Okey, jadi saya ambil idea daripada Ashraf. Maka pokok baru mempunyai maklumat genetik yang sama dengan pokok induk. Okey, sebab itulah bila kita cakap maklumat genetik sama dengan pokok induk, kita tidak dikira sebagai mengulang soalannya, sebab soalan kata mempunyai ciri-ciri yang sama. Tapi kita explain kenapa ciri-ciri dia sama, sebab maklumat genetik pokok baru adalah sama dengan maklumat genetik pokok induk sebab dibuat daripada mitosis. Macam tu ya. Okey, kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu kesan mitosis yang tidak terkawal. Jadi sel-sel kita ni, boleh draw mana-mana part dekat dalam slide ni untuk tulis nota dan sebagainya. So sel-sel kita ni boleh apabila terdedah kepada beberapa faktor lah dalam silibus Form 4 yang ni kita belajar terdedah kepada karsinogen atau bahan radioaktif. So karsinogen ni ialah bahan-bahan yang meningkatkan risiko kanser. Itu karsinogen lah. Atau sinar radiasi atau radiation, gamma ray, X-ray, so UV ray, itu juga adalah faktor yang meningkatkan risiko untuk uncontrolled mitosis berlaku. Bila kita dah pergi ke Form 5, kita juga akan belajar uncontrolled mitosis juga boleh disebabkan oleh faktor genetik, faktor keimunan dan juga kehadiran virus. Sebagai contoh, virus human papilloma virus atau HPV. So HPV ni apabila masuk ke dalam badan orang perempuan boleh meningkatkan risiko kanser cervix. Sebab itulah orang perempuan kena ambil vaksin HPV lah. Untuk orang lelaki risiko ni tak ada sebab orang lelaki tak ada cervix. So apabila berlaku pendedahan kepada radiation atau karsinogen, ini akan mengubah maklumat genetik. This will change the genetic information inside the nucleus which causes uncontrolled mitosis lah. So dia tak ada stop dekat G1, G2, tak ada. Interface dia sentiasa tak sempat habis interface terus end phase. Tak sempat habis interface terus end phase. Macam itulah. So uncontrolled mitosis ni berlaku berterusan sehingga membentuk sekumpulan sel yang undifferentiated, yang tidak berlaku pembezaan. Kita dah belajar sebelum ni,
sel yang sama bergabung membentuk tisu. Untuk dia bergabung membentuk tisu, sel tu akan mengalami differentiation. Dia akan membentuk bentuk-bentuk spesifik. Kalau kata nak jadi sel hati, dia akan berubah bentuk dia menjadi sel hati dan bergabung dengan sel hati yang lain membentuk tisu hati dan seterusnya membentuk organ hati. Tetapi sel-sel yang terhasil daripada uncontrolled mitosis ni, sebab sel cycle dia cepat sangat, tak sempat nak specialize, terus buat mitosis, buat sel baru. Buat mitosis. So dia akan jadi sekumpulan sel, an abnormal cell growth yang compete dengan sel-sel normal ni untuk mendapatkan nutrien dan ruang. Sampai ke tahap sel-sel normal keliling tu menjadi mati sebab dia tak dapat nutrien, kena berlawan, kena bersaing pula dengan sekumpulan sel yang abnormal ni lah. Okey, so sebagai contoh, ini adalah satu soalan esei yang berkaitan dengan Allahu Akbar. Berkaitan dengan soalan ini ya. So sorry dia lari pula dia punya soalan kat situ. So exposure to UV rays changes normal skin. Okay, causes changes to normal skin. Pendedahan kepada sinar UV mengubah kulit normal. Berdasarkan rajah ini, terangkan kesan sinar UV terhadap sel kulit yang normal. So kita boleh mulakan dekat situ nama proses apa dan kita bagi tahulah apa step by step dia. Okay. Okay, good. Okay, kita boleh kata mutation. Ni dia guna pengetahuan form 5 ni. Okay, so kenapa mutation berlaku? Okay, apa yang UV ray buat? Okay, pendedahan kepada sinar UV. Okey. Allah ingatkan Aisyah sambung tadi. Okey, apabila terdedah kepada sinar UV, okey, sebelum kita sebut pasal proses mutasi tu betul ya, tak ada masalah. Okey, sinar UV mengubah maklumat genetik atau merosakkan maklumat genetik. Lepas tu poin kedua menyebabkan proses mutasi. Betul mutasi tu. Cuma kalau saya akan bagi tahu mutasi tu berlaku sebab sinar UV ubah DNA. Okey. So, sinar UV mengubah? Yes, sikit lagi. Almost there. Mengubah
Sikit lagi anak-anak. Okay, Allah. Aisyah, are you okay? Okay. Okay, saya guide satu-satu. Okay, sinar UV. Aisyah betul dah tu. Sinar UV mengubah atau merosakkan molekul DNA atau merosakkan gene. Sebab kita dah belajar inheritance masa form 5 nanti, kamu kalau mungkin kamu dah belajar inheritance, so merosakkan gene. Okay, itu nombor 1. Nombor 2, menyebabkan mutasi, kan? Menyebabkan mutasi gen. Okay, kita dah belajar inheritance and variation masa form 5. So kita boleh sebut tu lah. Okay, tapi kalau sebab ini sebenarnya soalan meant for level form 4. So kalau kamu tulis kata sinar UV is carcinogen. Okay, pun boleh ya, tak ada masalah ya, menyebabkan gene gene berubah, gene rosak, okey, menyebabkan mutasi gen. Lepas tu ketiga, kerosakan ini menyebabkan mengganggu kitar sel. Kerosakan mutasi gen ni menyebabkan mengganggu kitar sel. Nombor 4, sel-sel kulit, sebab kita dalam gambar tu tunjuk kulit kan, sel-sel kulit bermitosis berulang-ulang kali atau bermitosis secara berterusan tanpa pengawal aturan, tanpa kawalan. Okey. Lepas tu menghasilkan kejap ya. Menghasilkan atau menyebabkan kanser kulit. Okey, menghasilkan kanser kulit. Lepas tu pada gambar tu kita tengok kawasan tu merebak kan, kawasan ada kanser kulit tu merebak kan. So sel kanser merebak dan merosakkan sel normal di sekelilingnya. Okey. Okey. So cukuplah 6 markah kat situ kan? Cukup 6 markah kat situ. Okey. So anak-anak, ya saya faham sebenarnya soalan ni untuk level form 4 pun boleh jawab sebenarnya. Kalau level form 4 dia mungkin tak sebutlah mutasi gen tu, dia hanya kata sinar UV merosakkan gen, lepas tu mengganggu kitar sel, lepas tu sel mitosis repeatedly without control and regulation, which then produce a mass of abnormal cell. And this abnormal cell will become cancer cell, and the cancer cell will compete, spread and destroy normal cells around them, and which will impact the function of skin tissues around them. So bila berlaku persaingan antara sel kanser dengan sel normal, menyebabkan sel-sel normal di kelilingnya tu one by one mula mati kan, mula dah tidak boleh berfungsi sebab tak dapat cukup nutrien dan sebagainya lah. Cerita dia sama dari satu gambar, kalau ditunjuk lung cancer, cerita dia pun sama. Asap rokok mengandungi karsinogen. Karsinogen merosakkan gen, menyebabkan mutasi gen, merosakkan kitar sel, menyebabkan sel-sel paru atau lung cells mitosis repeatedly without regulation, without control, producing lung cancer. Nampak? Kita hanya ubah jawapan kita supaya lebih spesifik saja. Itu saja. So anak-anak, basically pada hari ini saya nak recap dulu. Kita dah tengok, kita dah describe formation of lipid. Lepas tu kita dah describe dan compare DNA versus RNA. Kemudian hari ini kita dah tengok the stages of mitosis, focusing on chromosome behavior. Okay, kita fokus kepada chromosome behavior dan kita dah
cuba lihat aplikasi mitosis dalam situasi-situasi tertentu. So up until now, do you have any questions regarding today's lesson? What do you think of mitosis and meiosis, mitosis setakat ni? Okey ke atau macam mana? Nanti next week kita akan tengok meiosis dan mungkin kalau sempat kita akan patah balik tengok enzim lah. Okey, ataupun bila kamu dah dapat tahu masa periksa, nanti kamu periksa akan masuk chapter apa, bagi tahu saya siap-siap. Saya akan design kelas kita next week, fokus untuk teknik menjawab menggunakan chapter-chapter yang kamu nak minta saya cover tu lah. Okey, alright. Okey. So, apa saya nak sebut tadi ya? So, untuk Ashraf dengan Aisyah, nanti check out your teachers information. Kot lah teachers ada, bio teacher ada bagi tahu ya. Lepas periksa ni, lepas cuti ni ada periksa ke tak? Kalau ada periksa, bagi tahu saya masuk chapter apa supaya saya boleh bantu kamu revise ya. So saya minta izin untuk habiskan 3 minit awal kelas kita pada hari ini. Apa ya saya nak sebut, jangan lupa tahu inform kat saya chapter apa kamu nak revise kalau ada periksa So that is all for today. Thank you so much for your cooperation and your attention. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.